some people will be removed. 68 takkan remove. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sorry, saya ada batuk-batuk sikit sebab kesan daripada apa nama ni, sesama lah apa tu, doktor ada salah bagi ubat, saya pun tak sempat repeat jumpa doktor lagi. So I will try to end up this class early because after that I need to go to pusat klinik kesihatan to have the vaccination COVID-19. Pergi cucuk lah vaksin. Okay, right. So this is the chapter 4, achieving business success. So we already go through chapter 1, business driven technology, chapter 2, identifying competitive advantage, chapter 3 last week, strategic initiative for implementing competitive advantage, and today we want to discuss about the measuring the success of strategic initiative. Okay. For your information, right, for your information, when you have all these chapters, okay, the technology in your business, okay, and then you identifying all the competitive advantage, your partners, your lawan and your kawan, and then you strategize, you strategize your initiative for implementing every each of competitive advantage, melihat daripada kekuatan kawan dan lawan itu. Okay, and then bila kita melihat setiap apa nama ni persaingan, setiap persaingan kita perlu ada satu tools. Okay, kita perlu ada satu tools which is named as, for example, balance scorecard punya tools. Okay, so if you running a business, you need to have the analysis tool, or people say as a measuring tools, and whatsoever tools lah yang orang panggil. Okay, so tool ini penting kerana we want to do some a prediction. Okay, we want to do a prediction based on the business market, and then we want to see the how to say how strong kita punya information viral or product viral, and then people can, you know, become a loyalty, okay, loyalty to our product, and then we want to see the trend, okay, the current trend of people needs, itu kena, okay. So kalau kita biasa lihat movie macam apa ni, business organization, big company, kalau kita tengok dekat apa ni Hollywood movie ke cerita Korea ke apa, Korea ni dia tak banyak sangat, merapu-rapu je. Apa nama ni kalau kita tengok US punya filem tu dekat company yang mana ada business berkaitan dengan apa nama ni threat and apa nama ni ancaman daripada satu bisnes ke satu bisnes yang lain, definitely dia akan tunjukkan bagaimana apa nama ni staff ataupun PIC yang bertindak membentangkan setiap laporan daripada branch masing-masing, okay, branch masing-masing to be analysed, okay, to be critically analysed, discussed, and to make a decision, okay, to make a decision. Ini penting sebenarnya. Okay, penting. Kalau kita tidak ada tools of measurement ni, kita sendiri pun sebagai bos kita tak tahu sejauh mana dan how significant sebenarnya produk yang kita pasarkan, produk yang kita open apa nama ni to the buyer. Kita as a seller, kita tak tahu how strong kita punya marketing, how strong kita punya branding, how strong kita punya product. Because if you still remember, I regularly say that entrepreneurship and innovation
must be in line. Okay, product must have the innovation. Kalau produk tak ada inovasi, habislah sesuatu ayat produk tersebut. Produk pun sebenarnya dia ada product life cycle. Okay, dia ada product life cycle. You tengoklah dekat apa nama ni, dekat Google Image ke apa ke kan. Kejap. Okay, sorry. Saya tengah marking kucing jantan tu sebab berak pula. Kencing dekat saya punya bilik. Cheese berdebah. Okay. Kat mana tadi kita? Product life cycle. Macam mana Alia product life cycle tu? Dia ada 4. Intro, lepas tu growth, maturity, yang last kali tu decline kot. Awak tengok dekat dalam Google tu lah. Awak tengok Bukan dalam Google. Ada pernah dengar. Ada pernah dengar? Cuma kalau nak terang tu macam tak berapa tahulah. Cuma tahu je. Okay, since you dah tahu, sebenarnya boleh tak kita I mean you share your opinion, what actually the good of having the tools ataupun measurement kepada sesuatu kayu pengukur dalam perniagaan tu, based on your opinion lah, apa yang you tahu lah. Macam produk tu, macam setiap produk tu dia ada masa mula-mula dia macam tak berapa macam mana orang tahu, lepas tu lama-lama dia naik. Setiap produk dia akan turun jugalah sekali. Okay. Maksudnya kita sebagai kita ni sebenarnya kita kena ingat di UMK kita menyediakan attribute. Okay, kita menyediakan attribute keusahawanan kepada pelajar. Tidak semestinya kita kata at the end of the day you akan menjadi seorang usahawan. Tidak. Kemungkinan you menggunakan elemen ataupun attribute keusahawanan itu untuk membangunkan another focus of interest mungkin. So dari segi produk, itulah yang macam Alia share dengan kita tadi, mesti ada intro. Barang baru mesti ada intro. Okay, intro tu macam mana? Kan cara kita nak introduction kita punya produk tu macam mana sebenarnya? Kita buat mungkin kita buat dalam bentuk packaging yang biasa-biasa dulu. Contoh, kita pergi kedai bakeries ke, kita pergi kedai botol ke, kita pergi kedai apa, kita paketkan dulu dalam bentuk yang biasa-biasa dulu, kan, berserta dengan beberapa jumlah stiker. Contoh, katakanlah kita keluarkan produk ni based on open market, kita kata kita keluarkan dulu 50. Contohlah kata Alia ada resepi sos kampung turun temurun. Contoh, sos kampung turun temurun ni, contohnya bila balik atuk kita buat sos
makan. Kita dah lama dah makan sos atuk kita buat ni kan. Jadi sedap lah atuk, kan. Kita kata sedap lah atuk, macam mana atuk buat sikit-sikit kan. Jadi you belajar, daripada situ you belajar kenapa atuk tak pasarkan, tak riliskan apa supaya orang lain pun boleh merasa sos yang atuk buat. Contoh. Jadi daripada situlah kita kata introduction tu is introduced by us in the first place, and then how to introduce the strategy to introduce towards the open market. Yang tu sebenarnya yang paling mencabar. Sebab itulah bila kita mengeluarkan produk, kita tak boleh kata kita ni bila keluar produk, first thing first kita fikir adalah okay, ni bulan ni aku punya sale mesti banyak ni supaya lagi 3 bulan aku boleh beli kereta. Lagi 6 bulan aku boleh beli rumah cash. Dia bukan macam tu. Okay, dia bukan macam tu. Itu adalah kesan sampingan kepada perniagaan. So yang kita nak sekarang ni adalah how long lasting produk kita bertahan. How long lasting our business kita bertahan. Yang tu yang perlu kita faham. Sebenarnya bukannya kita berniaga atas tiket berapa banyak kita dapat, berapa bulan lagi kita nak beli rumah, berapa bulan lagi kita nak beli bini kedua, berapa bulan lagi bini ketiga, berapa bulan lagi bini keempat, sampai 4 je. Nak lagi seorang, cerai pula bini nombor 2, kahwin pula yang lagi satu. Kan? Ini realiti kehidupan, realiti ataupun environment yang berlaku di sekeliling kita. Kan? Mungkin ada di kalangan follower Sajat ada dekat dalam grup saya ni. Macam Takif, Takif memang follower grup Sajat, dia cakap dekat saya. Mana ada kan? Salah dengar ni. Kan? Suka benar lah kan si Sajat. Last kali suka-suka jadi duka. Macam mana dapat pergi Thailand pun aku pun tak tahu. Kan? Celah lubang tikus mana dia pergi pun tak tahu. Yalah dia kan kecil kurus kan. Okay. Back to our discussion. So we need to have a measuring tool. Sometimes measuring tools ni kita kata boleh kita katakan juga tidak semestinya sistem. Kalau orang kata produk-produk orang kampung dan sebagainya, dia tak pakailah sistem. Okay, dia tak pakai sistem, tetapi kita boleh namakan dia sebagai sistem, which is measuring system, yang mana panggillah 5-6 orang ahli mesyuarat tingkat, makcik-makcik yang memang jenis information viral ni, kan, yang popek kau tahu tak jah belakang rumah tu kan pergi rentah negeri kan, dalam rentah negeri tu kan borang pun kosong, tak cok apa pun. Geng-geng ni lah, geng-geng yang viral ni kan. Panggil dia orang ni yang mana yang suka mengutuk orang apa semua, bagi dia makan kan. Kau dah kenapa panggil kita orang datang ni apa, kau nak cerita apa, ada cerita best ke? Tak ada makanan best, ada produk best. Jadi kalau di kampung kita menggunakan, kita tak perlu pakai internet. Makcik-makcik internet ni banyak. Kan? Itu kaedah di kampung. Kan? Walaupun di kampung sekarang ni ada smartphone dan sebagainya, tetapi cara tradisional tu masih lagi berlaku, tetapi diblendkan ataupun diadunkan dalam bentuk teknologi. Dia viral lah sesama dia. Dia kan ada ahli mesyuarat tingkat. Kan? Believe it or not, memang kena believe it. Kan? Sebab bukan senang sebenarnya untuk kita kita nak beli, nak wujudkan satu-satu assessment ataupun measuring tools tu. Sebab dia melibatkan kos yang mahal. Tu kita kena faham lah. Okay. So okay, ini measuring the success of strategy initiative. Kalau dalam dia punya learning objective ni, define metrics and describe the relationship between efficiency IT metrics and effectiveness IT metric. Explain why a business would use metric to measure the success of strategic initiative. So setiap strategi inisiatif, even the university also have their strategic initiative. So inisiatif ni tidak semestinya kita kata inisiatif yang inisiatif selain daripada inisiatif perniagaan kita.
Dalam produk pun dia ada produk inisiatif pun ada. Okay, selain daripada produk innovation, dia juga ada produk inisiatif. So kita sebagai founder, sebagai developer, inisiatif apa yang kita nak supaya produk kita tu diketengahkan, dipromosikan ataupun dimarketkan. Yang tu kita kena fikirlah. Dan sebab itulah in the first place kita ni perlu ada rakan-rakan ataupun strategic partner yang boleh dipercayai. Okay, contoh. Ada 3 tahun yang lalu pelajar MBA saya, Master Business Administration, okay, MBA kita, mereka ni adalah mereka ni adalah fresh graduate, beliau ni adalah fresh graduate dan very active. Yang seorang lelaki ni pandai bercakap, okay, suka buat promosi, lepas tu dia punya appearance, dia punya code dress pun okay. Lepas tu ada seorang lagi yang kawan dia ni pun sama juga, very aggressive, very outspoken, tak ada kemaluan kan terhadap orang ramai dan sebagainya. So dia boleh bercakap fluently. Okay, fluently dia boleh bercakap. Dia bentang case study ke, dia bentang produk ke apa, memang dia berani. Okay, jadi atas tiket keberanian itu, sebelum habis dia di-awardkan MBA, dia habis dengan award MBA. Tetapi nak ceritanya, pada semester belajar itu dia ditawarkan bekerja oleh ada seorang founder yang sama-sama dalam kelas dia ambil MBA itu, tertarik dengan mereka berdua ini dan sekarang ni dah menjadi usahawan yang berjaya. Okay, seorang tu dah nikah, yang lelaki itu dah nikah, dah pergi balik ke tempat asal dia di Negeri Sembilan dan buka cawangan daripada Kelantan ini, buka cawangan di sana pula. Okay, solar punya produk. Dan dia buat marketing itu ini dan sebagainya. Yang seorang lagi tu remain di Kota Baru. Okay, saya pun selalu juga berhubung, berjumpa dengan mereka-mereka ni. Jadi itulah saya kata, bila kita belajar berkaitan dengan keusahawanan, berkaitan dengan perniagaan, ini kemaluan tu memang kena hilangkan. Okay, kena buang malu. Sebab apa? Kalau kita ada kemaluan itu, susah. Kemaluan yang besar, susah. Sebab apa? Kita nak pergi buat engagement pun kita malu. Kita nak bentangkan proposal pun pun malu. Boleh bercakap bahasa Inggeris tetapi tak keluar bunyi patah-patah pun malu. So macam mana? Kan? Sebab itulah usahawan perlu berani. Macam mana nak hilangkan malu itu? Carilah tempat-tempat mana public, try jual barang-barang yang kecil-kecil, yang harga RM5, yang harga RM7. Cuba tengok jual. Berapa you boleh untung? Kalau tak pun ada ni mungkin mak-mak yang jual produk, mungkin ada buat jual makan, kuih dan sebagainya. Cuba bantu dia. Mungkin sebelum ni you dah ada dah orang kata apa, semangat tersebut. Tetapi you kena buat secara aggressively lagi. Bagaimana kita nak kata aggressively? You belum pernah jumpa Haji Gary You pernah jumpa tak Haji Gary? Tak pernah jumpa kan? You all semua budak semester 1 kan? Pelajar baru kan? Okay. So insyaAllah kalau you all semua ni dah pulang ke universiti, you akan bertemulah dengan seorang usahawan kita, usahawan air. Usahawan air. Dia meniaga air je. Tapi boleh pakai kereta Mini Cooper. Tu mungkin dia ada lagi lah bisnes di luar, tetapi how he manage,
So saya rasa insyaAllah mungkin saya akan jemput dia lah kot dalam satu sesi nanti, mungkin minggu depan kita tengok macam mana untuk you all 1 jam bersama beliau untuk you all bertanya kepada usahawan ni. Saya nak ambil usahawan yang bawah dulu. Sebab apa? Berniaga ni, nak ada company ni, dia tak boleh ada kemaluan. Dia tak boleh ada kemaluan besar. Dan dia tak boleh ada minimum kemaluan kecil. Tak boleh. Memang tak boleh. Awak kena buang malu tu. Kalau kata topeng kemaluan ni, awak kena buang. Awak kena letak satu topeng keberanian. Sebab apa? Nak bercakap, nak menulis proposal dan sebagainya. Sebab apa? Esok, kalau seperti saya rasa you all semua pun faham, kita kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Asas Tani dan sebagainya, daripada Jabatan Keuangan, Kementerian Keuangan dan sebagainya menyediakan dana ataupun peruntukan khas ataupun khusus kepada bakal-bakal ataupun kepada usahawan yang ingin menjalankan perniagaan mereka. Ada yang 5,000, ada yang 10,000, ada yang 500,000, ada yang 1 juta, ada yang 80,000, mengikut kategori dan sebagainya. Bila dah kerajaan kita dah nak membantu, why not sebenarnya kita mengambil peluang tersebut. Sebab di universiti pun kita ada selain daripada SSM, sistem pendaftaran syarikat itu, di universiti pun kita ada so-called SSU. SSU untuk lisen berniaga di universiti. Dan as soon as you mendaftar sebagai usahawan di universiti, you akan diberikan, kalau tak silap saya, 2,000 sebagai modal permula. You dapat 2,000 modal permula, you berniaga dan you dapat balik modal tersebut, dan you boleh bayar balik dan kira you carry on lah produk you tu sampai bila-bila. Dan besides you mendapat dana daripada universiti, you pun boleh mohon dari segi counselling ataupun coaching. You boleh dapatkan coaching. Yang tu semua you boleh dapatkan maklumat yang berkaitan dengan UMKEI. UMK Entrepreneurial Institute. UMKEI. Bila lagi? Macam Alia kan, dia nak berniaga, dia cakap kat saya dia nak berniaga tikus. Boleh lah kan? Hamster. Kan? Asal mana nak berniaga, ada dana suntikan, berniaga lah. Janganlah berniaga dapat 2,000, habis 2,000 tu berhenti. Janganlah. Cuba cari produk. Cuba cari produk. Lepas tu mungkin you nak jual kain plekat ke apa kan. Tapi janganlah seruduk kain plekat, takib. Kau rajin seruduk kain plekat ni. Selai. Kan? Lepas tu pair pula dengan si Halim. Dua orang ni lebih kurang je ni. Kan? Lepas tu yang kain batik seruduk pula minta si Noraini ni dengan Fatin. Kan? Okey. Saya nak tanya, faham ke tidak? Kan? Faham ke tidak berkaitan dengan tools of measuring ni? Faham ke tak? Faham sikit. Okey, faham sikit. Yang sikit tu faham yang macam mana? Macam tahu je lah apa benda tapi macam tak tahu sangat. At least you tahu At least you tahu apa itu measuring tools. Kalau sekarang you boleh Google, contoh you boleh Google sambil-sambil tu you tengok balance scorecard. Itu yang paling hampir. Balance scorecard ni sebenarnya
diguna pakai oleh company-company besar, tetapi sekarang ni di cascade down, kelang-kelang pakai dan sekarang ni ada universiti pun pakai. Okay, almost all universiti menggunakan balance scorecard. Okay, contoh sistem balance scorecard ni kalau kita tengok seolah-olah macam indikator, kita kena set indikator, kita kena set sasaran, kita kena set target kita, daripada merah pergi kepada kuning, pergi kepada hijau, as look like lampu traffic light. Dia buat macam tu. Contoh, katakanlah suku tahun kedua tu, suku tahun pertama tu 6 bulan, kita dah mencecah kuning, jadi kita boleh andaikan based on the performance measurement tools dengan apa nama ni, katakanlah kita target 80% produk pada tahun tersebut dan produk tersebut achieve lebih kurang 85%, meaning to say that dashboard daripada kuning dia akan bergerak menjadi hijau. Okey, untuk department sale, contoh, bagi department promotion pula macam mana? Okey, berapa you punya sasaran? Okey, katakanlah kita sasarkan kita buat 30 kali promosi setahun, contoh. Okey, suku tahun pertama 6 bulan pertama dia dah achieve 15 sahaja disebabkan oleh berlaku pandemik COVID dan sebagainya. So katakanlah suku tahun yang kedua bulan 10 mungkin you buat analisis, dia hanya cecah 30 sahaja daripada 50 tadi, contoh. Kan? Jadi maksudnya dia punya indikator dia adalah kuning. Okey, kuning. Jadi bila berlaku pembentangan di hadapan you as a manager, you kata okey kalau macam tu tahun depan you kena buat agresif lagi sebab you punya team sekarang ni adalah kuning. Produk tak ada masalah, dia dah hijau. Jadi what are the things or innovation that you need to innovate more? Jadi yang berada di dalam mesyuarat kita tu bukannya kita panggil semua sekali. Bukan. Kita hanya panggil ketua-ketua cawangan ataupun ketua bahagian ataupun person in charge of every apa nama ni, task that we have given to them. Macam tu. Okey, sebab itulah kenapa kita belajar ilmu keusahawanan ni. Tak kira lah kalau you mengusahakan apa nama ni, penternakan ikan air tawar ke, ikan keli ke, ikan merah ke, ikan lampam Jawa ke, apa ke, perlu ada sebenarnya. Perlu ada strategi. Strategi inisiatif perlu ada misi, kan? Kau ingat jual ikan keli tak boleh kaya ke? Kan? Perlu ada orang kata apa, collaboration dengan Jabatan Perikanan, perlu ada collaboration dengan Universiti Malaysia Kelantan, perlu ada collaboration dengan koperasi, perlu ada collaboration dengan apa nama ni, MARDI. Barulah kita ni usahawan yang berjaya. Usahawan ni, kita jangan fikir bahawa kita usahawan ni tanam sayur je. Bukan macam tu. We need to think how we want to channel our product. Kan? Yang jual timun pun boleh buat rumah dua tingkat. Kan? Sebab itulah kita nak bagi ilmu, attribute, ciri-ciri keusahawanan tu ada di dalam diri pelajar kita. Nak mengharapkan kerja kerajaan sekarang dah makin kecil, tak macam dulu. Dulu ambil lah sebanyak mana yang boleh. Sampaikan satu jabatan tu patutnya 10 orang, sampaikan 25 orang, melempah-lempah. Kan? Inilah senario sekarang yang pelajar-pelajar saya kena faham, kena bangun daripada mimpi, keluar daripada mimpi angan-angan Mak Jenin tersebut. Okey, angan-angan yang berfaedah silakan. Angan-angan yang mendatangkan duit dan ada tindakan silakan. Janganlah duduk berangan saja. Memang betul kata engkau nak marah buat apa kat aku? Aku berangan bukan pakai duit engkau, bukan pakai kepala otak engkau, bukan pakai elio engkau. Betul. Tetapi you all telah membuang masa tanpa ada sebarang tindakan. Berfikir sejenak,
dan bertindak mengikut kewarasan dan juga situasi semasa, keperluan semasa. Contoh paling mudah kita tengok handphone-nya. Kan? Kita dah zaman berapa G sekarang? Berapa G? 5G. 5G. Kau agak-agak lah handphone kau tu support sampai berapa G? 4 je. Akilah sila tukar handphone. Okay, so dia ada 2G, 3G, 3G, 4G, 4G, 5G. Kalau 4G, 5G dah pergi ke 6G, 4G, 5G memang kena beli yang 5G, 6G. So sekarang ni almost all pergi kepada 5G. Kita tak tahu lagi ada berapa Gs. Mungkin Gs tu referring to the gigi kita yang ada dekat dalam mulut kita ni. Kita tahu. Kan? Sebab people try to think creative and think out of the box. Okay. Sebagai usahawan kena fikir out of the box. Okay. Kalau kita tengok slide tu, project a temporary activity a company undertakes to create a unique product, service or result. Okay. And then metrics, measured that evaluate result to determine whether a project is meeting its goal. Simple ya. Penama slide pada hari ni. Okay. Measuring tool tu adalah untuk kita tentukan sama ada kita berjaya ataupun tidak. Okay. Kadang-kadang kalau di kampung, okay, keberjayaan sesuatu produk tu apabila grup-grup makcik membawang ini berjaya memviralkan produk kita. Kan? Dan kamu kena ingat, you all kena ingat, produk yang established sahaja yang boleh masuk pasar raya. Okay, produk yang established sahaja yang boleh masuk pasar raya. Home U ke, Giant ke, pasar raya yang berskala besar lah. Okay. Tesco ke apa, cuba tengok jenama dia. Jenama yang dikenali dan established. Adabi, Maggi, apa lagi? Sos Chili Life. Kan? Apa lagi produk-produk kita tengok? Breeze, Reset lah apa semua. Itu adalah produk-produk terkenal. Okay, produk-produk terkenal yang mempunyai jenama yang kuat. Jadi you kenalah esok-esok bila contoh kalau kata you berniaga, you ada kedai bandel, you kena jaga you punya trademark, you punya logo dengan you punya jenama tu kena jaga betul-betul lah. Contoh kita kata okey, apa nama ni, T-Bundle contoh. Ni kira projek Takif lah ni. T-Bundle. Takif kau kena jaga kau punya nama T-Bundle tu. Maksudnya baju-baju bundle kau cari jenis baju-baju bundle yang rare. Rare ni maksudnya baju yang apa kau rasa kau boleh jual melalui eBay, melalui platform international, contoh e-commerce yang international punya macam Alibaba dan sebagainya. Bila you letak dekat situ, you jual contohlah kata you jual dalam $50 kali dengan 4, dah berapa dah dekat situ? Kan? Tapi baju tersebut mesti dipaparkan dan di-display dengan cantik. Sekiranya ada orang nak beli, kena buat packaging yang setaraf dengannya. Maksudnya masuk elok-elok dalam plastik, lipat elok-elok dan sebagainya, masuk, hantar, courier in a proper way. Barulah kita kata dari segi penarafan bintang dan sebagainya, fast delivery, good quality, contoh macam tu. Jadi looks like macam Shopee dengan Lazada lah.
Kan? Jadi bila orang baca review tu, jadi orang akan, kalau dia tak beli pun, dia tengok review tu, dia akan cari barang apa untuk dia beli sebab dia nak tengok betul ke tak betul. Ada semua orang macam tu. Betul ke tak betul dia ni hantar pada tarikh ataupun refund pada masa yang ditetapkan. Kan? Okey, ada pertanyaan tak berkaitan dengan measuring sukses ni? Ada tak? Siapa di kalangan sahabat-sahabat kita ni yang berniaga secara kecil-kecilan? Ada tak mak ke ayah ke nak bertanya semasa sesi pembelajaran kita ni, boleh? Okey, critical success factor CSF, ini biasa. Okey, you kena biasalah. You kena biasa dengan terms-terms di dalam perniagaan. CSF, kita biasa dengan CSR, corporate social responsible. Kan? Ini ada CSF. Okay, CSF ini di dalam sistem measuring tools ada. Okay, ada. The crucial step company make to perform to achieve their goals and objective and implement strategy. Create high quality product. Okay, if you want to success. Retain competitive advantage. Okay. Reduce product cost. Kalau kata kita masuk katakanlah kita tak tahu harga. Kita kena buat survey dulu. Bila kita masuk sahaja, kita tidak boleh kenakan kos yang tinggi. Contoh, biasa tengok tak air sasi dengan air Coca-Cola yang botol kecil? Biasa tak? Biasa. Berapa harga dia? RM1 kot. RM1. Okey, RM1. Jadi mampulah kita beli. Kan? Kalau nak beli yang botol biasa, RM2.5 ke RM3.5. RM2. RM2. Kata saya, yang botol besar berapa? Botol besar sekarang berapa? RM3.5 RM3.5 ke RM4.5? Macam tu lah. Kan? Jadi kita pun belilah RM1 sebab kita ada RM1. Lepas tu seronoklah kita sebab kita dapat minum. Beronok-ronok kan. Okay. Increase customer satisfaction. Hire and retain the best professional. Retain ni meaning to say that you need to sustain. Retain. How to say retain? Macam kita kekalkan. Macam tu. Contoh katakanlah saya ada staff, Takif, Amira, Nuraini, Nadia, Alia, siapa nama ni bawah ni, Mamat, Bakis, Adila dengan Halim. Ini staff saya. So disebabkan oleh kita punya produk kita dan sebagainya berjaya memenuhi kehendak pasaran dan sebagainya, kita kena kekalkan supaya mereka ini terus menyumbang. Macam mana nak suruh mereka ni terus menyumbang? Saya sebagai bos, saya perlu ada banyak inisiatif strategi. Contoh, okey, bila produk kita achieve satu level, okey, kita bagilah pengiktirafan kepada semua staff. Bila achieve pada satu level, katakanlah kita dapat the most convincing product award. Contoh, product award masuk international punya award. Okey, kita akan bagi katakanlah 2 biji kereta Viva contoh. Beli, company dah untung banyak, beli bagi kepada staff. Okey, ada satu yang saya tengok, adik-beradik saya di Kedah, dia kerja di kilang beras. Saya tak ingat kilang beras mana. Bos kilang beras tu tahu dia bagi apa? Dia bagi motor. Takis, kau tak nak ke motor? Kan? Kalau bagi A5 pun mana nak cari weh? Motor lah ni motor berapa ribu? 5,000 kan? Motor mahal lah sekarang. A5 dulu dalam 2,500 kira mahal dah. Kan? Berapa takis motor okay? A5? 5. Berapa? 5. 5,000. Yang second hand tu pun 3,500.
mahal tu. Kan? Dapat tak kira lah Honda Dream pun Honda Dream. Kalau nak beli memang tak dapat. Orang dah bagi, ambil. Kan? This is how you award your staff. Okay, walaupun kita meniaga kecil-kecilan, okay, tetapi cubalah dengan kaedah lain. Mungkin kita kata ni ada sikit untung, alhamdulillah, Allah sayang kita, ya, Allah sayang keluarga kita, kan. Jadi kita kita bulan ni adalah kita dapat untung sikit 2 bulan ni lebih kurang dalam 5,000. Iyalah kita jual burger, kita jual burger, dua-dua orang kita dapat 5,000. Okey, yang sebahagian ni aku masuk dekat dalam tabung lah sebab aku bos. Kau ni kira partner aku. Jadi lebihnya ni untuk engkau, ni untuk aku. Yang ni adalah dalam 100 ni, ni aku sedekahkan pada mak engkau. Contoh macam itu. So kadang-kadang benda-benda yang sebegini, yang kecil ini kita tak nampak. Kita ni selalu nampak benda besar sahaja. Kan? Sedangkan sedekah jariah kata okey, boleh tak kita bantu masjid, boleh tak kita bantu anak-anak asnaf, boleh tak kita bantu keluarga miskin. Ini sepatutnya yang kita perlu buat. Takkanlah kita nak tunggu kita kaya, bercakap ni memang mudah, YB semua. Sebenarnya YB kita nak buat YB Takif kita nak buat nak bersedekah walaupun 1 sen ni sebenarnya berat. Berat. Kan? Itu masalah kita ni sebagai manusia sebenarnya. Padahal orang kata sedekah itu tidak menjanjikan muflis. Malahan bertambah-tambah kita punya saham di akhirat dan juga blessing daripada Allah SWT. Masya-Allah. Kan? Itu sebenarnya kita kata kita kena kaji. Islam ini datang, okey, dah cantik dah, dah comel dah. Tetapi kita ni pula pergi mengikut orang kata perniagaan yang orang yang selain daripada Islam. Orang yang bukan Islam pun sebenarnya membuat pendidikan mencari bagaimana sistem perniagaan Islam tu dulu boleh membawa kepada kekayaan dan juga kejayaan. Tapi kita tak. Kita tak kaji, kita pakai yang model yang orang tu buat. Orang kata kita buat secara MLM, kita pun tak faham MLM ni macam mana. Yang kita faham, aku cari kau, aku dapat apa yang kau bayar pada aku, kau cari lagi 2 orang, kau dapat pada aku dapat daripada kau, macam tu. Okay, sistem itu tidak dikaji. Tapi kita terus lompat jump into the conclusion. Yang tu lah yang menjadi mara bahayanya sebenarnya. Okay, so bila kita ada measuring tools ni, barulah kita boleh membuat keputusan. Kenapa Amirah? Ailio meleleh ke? Lapar ke? Silakan kepada pelajar-pelajar saya yang rasa lapar, pagi-pagi ni kelas pagi apa benda lah Dato' Sofi ni bebel, aku sendiri pun bangun tak sempat nak sarapan, pakai baju je, kain tak pakai lah dan sebagainya. Silakan. Nak minum pun minum lah, air kopi ke apa, nak makan mi seruk-seruk, tapi jangan bunyi kuat sangat lah. Saya pula yang terliur ni sekarang. Tak ada masalah kan. Buka kamera tu pun tak apa, sambil-sambil minum kan. Menandakan bahawa kesetiaan anda bersama dengan saya sepanjang semester ini pada waktu pagi yang mulia ni. Itulah dia kan. Sebagai pelajar, saya dulu pun pernah duduk di tempat awak kan. Masa dulu di UiTM dulu berjalan kaki. Okay, lepas subuh tu berjalan dah pergi ke section 12. Siapa yang student duduk di Shah Alam, dia tahu lah UiTM section 12 ke section berapa tau, yang dekat bangunan UMNO dekat dengan Dewan Budaya tu. Situlah saya dulu belajar dulu. Jauh kita orang ni berjalan. UiTM tak peduli pun. Tak peduli pun. Kau nak belajar, belajar. Kau tak nak belajar, orang lain nak masuk. Macam gitu, sedap dia bagi. Kan? Gitulah cerita dia. Okay. So, yang saya kata tadi,
sistem itu, bila kita ada sistem, kita tahulah kita nak remain, kita nak retain kita punya staff ataupun kita nak buang staff kita. Contoh yang paling baru lagi. AirAsia, Tony Fernandez telah mengeluarkan kenyataan bahawasanya apabila COVID-19 ini, pandemik COVID-19 ini dah beransur pulih, sistem penerbangan berjalan seperti biasa, dia akan hire balik hampir 2,000 pekerja dia yang hilang pekerjaan untuk bekerja kembali. Kau rasa kau boleh tak buat macam tu? Kan? So kadang-kadang kita tidak berada di tempat Tony Fernandez. Kadang-kadang kita boleh katakan bahawa to retain their lifestyle, so they need sacrifice. Okay, sacrifice. So ada orang yang sacrifice. Yang sacrifice ni staff-staff bawah lah. Sebab apa? Tony Fernandez create a job. So kalau kita staff bawah, benda bos, benda macam ni pun nak buang aku, kita kena fikir sebab we are not job creator. Kan? Kita adalah staff dia. So if you want to be like them, so you need to become a creator. Contohnya kalau kita, katakanlah kita berniaga, kita bantu orang berniaga ikan, kita bantu orang menanam sayur, kita bantu orang buat tanaman, berniaga kedai itu ini dan sebagainya. Takkanlah so for how long you want to bekerja di tempat tersebut. Mungkin you rasa aku tak sesuai lah, aku boleh bekerja dalam industri ni tetapi dengan tidak ada inovasi aku tidak boleh bekerja. Jadi aku kena jadi bos pada diri aku kena create job yang sama tetapi company aku ni lebih mengutamakan kepada inovasi mengikut keperluan ataupun kehendak semasa. Itu yang penting. Kan? Dah berbuih dah mula aku cakap ni, kena fikir macam tu. Sebab peniaga ataupun usahawan ini mesti berfikir di luar kotak. Yes, kita tahu ada sebahagian daripada usahawan ataupun peniaga ini seolah-olah hidup ataupun bekerja ataupun menjalankan perniagaan secara pusing modal. Pusing modal ni maksudnya dia nak kaya pun tak kaya pun tak, miskin pun tak, bankrupt pun tak. Kan? Apa yang dia keluar 10 contoh RM200 modal hari ni, petang sekarang balik modal 200. Esok lusa dia beli lagi 200, balik 200. Ada yang macam tu pun ada. Sebab dia suka buat bisnes, untung sikit-sikit tak apa asalkan dia happy berniaga. Ada juga orang macam tu. Kalau datang Kelantan nanti dah balik ke Kelantan, boleh tengok orang-orang yang macam tu. Dia tak ada masalah dia. Dia tak ada masalah. Sebab dia suka berniaga. Dia suka buat bagi orang makan, berniaga. Ada setengah orang yang suka untung. Barang tak sedap mana, untung je lebih. Lama-lama produk tak sustain, tak boleh nak pergi ke mana. Kan? Benda-benda macam ni lah sebenarnya yang kita perlu melihat dengan mata kepala kita sendiri dan kita kena experience. Sebagai pelajar, kadang-kadang kita kena ringan mulut, bukan kadang-kadang lah, most of the time you kena ringankan mulut bertanya. Jangan bila kita tengok something yang weird, something yang awkward, pelik, kita just tengok apa benda orang ni buat. Pernah tak kita kata orang datang, bang, besi bang, bang, recycle bang, kotak bang, apa bang, itu bang, ini bang. Kan? Pernah tak bersembang dengan dia, berbincang dengan dia, buat apa untung kalau mari lori, mari ni. Kita kena tanya sebenarnya. Kita kena tanya dan barulah kita tahu perasaan dia, kesusahan dia, semangat dia untuk bekerja. Setengah orang tak apa, asalkan saya ni lepas makan minum beres ya. Tak ada masalah. Kan? Itu sebab tu bila kita dapat experience macam tu, kita tak perlu pelajar sekarang, milenial sekarang tidak perlu sangat bekerja untuk mendapatkan pengalaman.
milenial sekarang ni cuma dia berat mulut. You all ni sebenarnya berat mulut. Macam dalam kelas ni pun, you all bukannya bertanya sangat apa, you all lebih sedap dengar suara Dr. Sophie. Yang tahun-tahun yang lepas tu lagi best. Saya tanya, okey, ada tak pertanyaan? Dia kata, tak ada doktor. Kita orang seronok dengar doktor bagi lecture. Itu yang saya sampai terbatuk-batuk tu. Kan, ni ada ni yang mengatakan saya, konon best sangatlah dia mengajar hari ni. Tu yang terbatuk-batuk tu. Baik mengaku, angkat tangan sekarang. Okay. So, right. Slide ni simple. Slide ni simple. Saya rasa you just boleh baca. Okay. Selain daripada CSF, dia ada Key Performance Indicator, KPI. Inilah dia yang kita sentiasa sebut KPI. Yang you pun selalu sebut KPI yang tak tahu apa benda sebenarnya KPI. Okay, KPI ni adalah Key Performance Indicator. Okay, di dalam syarikat mesti ada Key Performance Indicator sebab Key Performance Indicator ni akan stress out CSF. Okay, dia ada saling kait dan saling kebergantungan. Itu kena faham nanti you bacalah, tengoklah apa yang dikatakan sebagai KPI. Okay, banyak contoh-contoh KPI yang boleh tengok dekat dalam Google Scholar. Google Scholar pun boleh, Google Image pun boleh lah. Sebab you all ni lebih banyak kepada apa so-called visualization. Okay, you kena tengok baru you faham. Kan? Tapi untuk lebih memaham sepatutnya you kena tanya lah. Okay, you kena tanya. Macam tu. Okay. Apa lagi? Ni dia brief sedikit tentang KPI. The quantifiable. The quantifiable ni maksudnya kuantitatif dia bukan kualitatif. Dia adalah objektif. Okay? Yang sasaran indeks yang boleh dicapai. Okay? Indeks yang boleh dicapai. Okay? Company used to evaluate progress toward critical success factor. Dia sebab tu saya kata tadi, dia ada hubung kait dengan CSF. So dia nak tengok turnover rates of employees, number of product return, number of new customer, average customer spending. Lepas tu mungkin dia nak tengok average customer loyalty, macam-macam. Okay, you need to define based on your performance need, performance of your company. Okay, kalau dia bagi secara template macam tu, nanti esok bila you kerja dengan kerajaan ke kerja dengan syarikat-syarikat besar, dia akan ada KPI. Masalah yang buat KPI ni memang dia lah kena guna. Bila dia kena guna, takkanlah duduk di syarikat dia pun tak pakai KPI. Semua syarikat pakai KPI. Semua usahawan ada KPI. Macam mana dia nak determine KPI? It is belong to them. Dia fikir lah macam, aku niaga macam gini pun aku ada KPI. Kan? KPI aku nak kena pastikan lah. Kan? Tak ada product return. Itu KPI lah tu. Tak ada product return. Aku dapat more buyer. Dia ada set dia punya KPI dia. Produk yang aku inovasi tu at least 1 daripada 5 menang award, brand award. Itu KPI. Kan? Contoh yang paling dekat dengan kita lah KPI kita. Okey, kau agak-agak apa esok bila kau ni? Okey, aku KPI aku sebelum aku kahwin, aku nak ada kerja besar, gaji besar. Okey, gaji besar, bini besar, kereta besar. Kan KPI aku tu. So lepas tu yang paling penting aku punya KPI ni duit. Kira aku dapat gaji tu terus bagi kat mak aku lah. Kira aku tak ada gaji lah. Aku terima gaji, aku kira orang tengah, lepas tu bagi lah gaji kat mak aku. Contohlah. Kan? Sebab aku tak heran lah sebab aku pakai duit yang syarikat aku bagi, yang syarikat aku tubuhkan. Contoh macam tu lah.
kan. Dia kerja dengan kerajaan, dia ada syarikat, dia ada 2 salary masuk kiri dan kanan. Okey, bekerja sendiri 9/10. 1% lagi daripada mana? Kerja dengan kerajaan, so you dapat 10/10. Okey. So itu saja pada hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada semua pelajar saya yang hadir. Ada juga yang left, saya faham mungkin data ataupun internet connection is not very stable. Okay, so saya juga ingin mengucapkan mengambil peluang untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Esok lusa sahaja lagi. Pastikan sentiasa menjaga dan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okay, jangan nak huha-huha sangat. Okay, not jangkitan COVID-19 sekarang semakin meningkat dan semakin pantas di satu-satu negeri dan di satu-satu tempat. Okay, so itulah kita kena sentiasa berpesan lah antara satu sama lain. Kau jangan nak yoye sangat. Ni dekat-dekat nak ujung ni ada backwar ke kenduri ke apa, jangan duk masuk rapat-rapat sangat. Sebab ialah kita tak tahu siapa yang dijangkiti dan menjangkiti. Okay? So itu saja pesanan daripada saya. Sampaikan salam saya kepada semua ibu bapa para pelajar. Okay? Selamat menyambut Ramadan. Semoga semuanya sihat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Selamat puasa. Salam. Terima kasih doktor. Take care doktor. Thank you, Doktor. Thank you, doktor. Thank you, Doktor.